Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rakyat tidak ada alasan tolak PH, kata Fadlina. Petaling Jaya. Tidak ada sebab untuk pengundi PRK Dun Sungai Bakap menolak calon Pakatan Harapan PH Johari Arifin yang melancarkan iltizam atau manifesto komprehensif dan jelas bagi kawasan itu. Ketua Wanita PKR, Fadlina Sidek, berkata Johari yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan dan pentadbiran akan membawa kemakmuran kepada kawasan Sungai Bakap. Saya lihat tawarannya begitu menyeluruh dan komitmennya begitu jelas. Sebab tidak ada sebab mengapa rakyat perlu menolak beliau, terutama dengan kepakaran beliau dalam pendidikan dan pengalaman pentadbiran, katanya kepada pemberita di Dibong Tebal menurut bernama. Beliau ditemui selepas menyertai program bersama kumpulan ibu dan wanita khusus berkaitan dengan penjagaan wajah serta fisioterapi di Taman Putri Gunung. Fadlina, yang juga ahli parlemen Dibong Tebal, berkata menerusi manifesto itu terdapat cadangan pembangunan fisikal selain ia turut berkait rapat dengan bidang akademik yang menjadi kepakaran Johari sebagai bekas pendidik. Bekas pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara itu menggariskan 4 teras utama dalam iltizam atau manifesto bagi PRK berkenaan yang diambil daripada perkataan PEDU-an atau P prasarana dan P progresif, E akhlak, akademik, anak muda, D damai, dan U untuk semua. PRK Dun Sungai Bakap 6 Julai ini menyaksikan Johari dicabar Naib Ketua PAS Dibong Tebal Abidin Ismail mewakili Perikatan Nasional PN dalam pertembungan 1 lawan 1. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pembangkang melontarkan fitnah lapuk yang dimainkan sejak puluhan tahun untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Dewan Rakyat. Di Dewan Rakyat hari ini, pembangkang kembali melontarkan fitnah lapuk yang telah dimainkan sejak puluhan tahun dengan mengaitkan kononnya Perdana Menteri mengikut nasihat tabung keuangan antarabangsa IMF termasuk dalam pelaksanaan subsidi diesel. Hakikatnya saya telah menghentikan semua pinjaman antara negara ini dengan IMF dan Bank Dunia ketika menjadi Menteri Keuangan pada 1993, katanya. Sebaliknya, seorang mantan Menteri Keuangan telah merujuk dan meminta pinjaman daripada Bank Dunia dan IMF tatkala saya dipenjarakan pada 1999, katanya lagi. Bahkan rakan-rakan pembangkang ketika ini, khususnya PAS yang sebelum ini bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, telah mempertahankan saya daripada fitnah puluhan tahun ini. Namun, tohmahan ini telah diungkapkan semula. Fitnah ini juga pernah dibangkitkan di Dewan Rakyat ketika saya menjadi ketua pembangkang sebelum ini, namun apabila dicabar untuk mengulanginya, tiada seorang pun ahli parlemen yang berani bangkit berhujah dan hanya diam menikus. Kita boleh berbeza pendapat dan hitah perjuangan. Bahkan saya terbuka menerima teguran termasuk
dalam pelaksanaan subsidi diesel bersasar ini. Namun, usah kotori prinsip dan pemikiran rakyat dengan fitnah yang merosakkan. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perhimpunan Rakyat Lawan Anwar di luar kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya petang semalam berakhir dengan aman. Kira-kira 200 penunjuk perasaan berkumpul sekitar jam 4 petang meminta Anwar Ibrahim berundur. Mereka turut melaungkan "Undur Anwar undur" dengan ada yang mengejek Perdana Menteri karena gagal menurunkan harga minyak selepas mengambil alih Putrajaya tahun lalu. Polis dari Balai Polis Daerah Putrajaya serta dari kontingen Kuala Lumpur hadir mengawal orang ramai. Berikut merupakan gambar-gambar semasa demonstrasi berlaku yang telah diambil oleh wartawan The Malaysian Insight Najwa Zulkifli. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sepertinya akhir-akhir ini berita pasal Wan Saiful ini macam tidak henti-henti timbul. Macam ada saja isunya. Nah, kali ini isunya lagi pula ada transaksi kemasukan Rp78.800 Malaysia dari Wan Saiful dan Associates menurut kepada saksi. Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah Rp78.800 daripada Wan Saiful dan Associates Sendirian Berhad ke akaun sebuah syarikat automobil 2 tahun lepas. Pengurus Perkhidmatan Perbankan Lo Mong Tuan 44 yang berkhidmat di Public Bank Berhad Jalan Sultan Sulaiman turut mengesahkan transaksi kemasukan wang berkenaan ke dalam akaun Public Bank atas nama Tagami Auto Enterprise Sendirian Berhad dibuat melalui pindahan wang pada 12 Ogos 2022. Lo yang sebelum ini bertugas di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Chua berkata akaun itu telah dibuka atas nama Tagami atau Enterprise di Cawangan Bank Sungai Chua pada 7 Januari 2008. Berdasarkan spesimen tanda tangan bagi akaun ini, terdapat 2 penanda tangan yang diberikan untuk akaun ini yaitu Yet Kam Loy dan Thin Po Sin.
dan account ini hanya memerlukan satu daripada dua penanda tangan, katanya ketika membacakan pernyataan saksi pada perbicaraan kes bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan membabitkan 18 pertuduhan pengubahan uang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubungan projek Jana Wibawa. Sebelum ini, Wan Saiful sebagai pengarah syarikat WA Advisory Group Sdn Bhd didakwa memindahkan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah Rp78.800 daripada akaun CIMB Bank Berhad milik syarikat itu ke akaun Public Bank Berhad milik syarikat Tagami Auto Enterprise Sdn Bhd sebagai bayaran bagi pembelian sebuah kereta jenis Ford Ranger. Sementara itu, di soal Peguam Cik Tan Jatwani yang mewakili Wan Saiful sama ada saksi tahu transaksi bertarikh 12 Ogos 2022 dirujuk sebagai transaksi yang mencurigakan. Lo menjawab, saya tidak tahu. Kepada soalan timbalan pendakwa raya TPR Rashidah Murni Azmi sama ada sehingga ke hari ini saksi tidak mengetahui transaksi pada 12 Ogos telah dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan, Lo berkata, pada masa itu saya tidak tahu sama ada transaksi itu adalah mencurigakan sehingga saya menerima email daripada pejabat atasan yang menyatakan dokumen berhubung transaksi tersebut perlu diberikan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selepas pegawai penyiasat temu bual saya, baru saya tahu. Terdahulu, saksi pendakwaan ke-8 Muhammad Norazman Muhammad Saleh memberitahu mahkamah bahwa uang berjumlah Rp36.550 Malaysia dipindahkan daripada WSA Advisory Group ke akaun Bank Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara. Muhammad Norazman, 44, yang merupakan penolong pengurus bank di Bank Rakyat Cawangan Seberang Jaya, Pulau Pinang berkata uang tersebut dipindahkan secara dalam talian pada 10 Oktober 2022. Merujuk kepada penyata akaun Bank Rakyat atas nama Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara, terdapat transaksi kredit kemasukan ke dalam akaun ini melalui pindaan duit now berjumlah Rm36.550 pada 10 Oktober 2022, kata saksi itu. Wan Saiful juga berdepan satu pertuduhan memindahkan uang hasil daripada aktiviti haram berjumlah Rp36.550 dari akaun CIMB Bank milik syarikat WSA Advisory Group ke akaun Bank Rakyat milik Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara. Kepada soalan Peguam Amir Hamzah Arsyad, Muhammad Norazman bersetuju bahwa beliau tidak ditanya oleh pegawai penyiasat SPRM sama ada terdapat transaksi mencurigakan bagi akaun Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Serai Perai Utara. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan semula oleh TPR Rashidah, saksi menjelaskan bahwa transaksi uang berjumlah Rp36.550 dilakukan pada tahun 2022 dan penolong pengurus bank ketika itu adalah individu lain. Pada masa itu, penolong pengurus bank adalah Encik Roslan dan beliau merupakan individu yang akan membuat laporan jika ada transaksi mencurigakan. Saya tidak pasti untuk transaksi ini telah dilaporkan atau tidak, kata Muhammad Norazman. Wan Saiful, 47, didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai Rm237 juta Malaysia.
Beliau juga didakwa menerima uang tunai 6.962.694,54 sen melalui akun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sendirian Berhad daripada akun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis Sendirian Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi proyek terbabit. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu didakwa melakukan kedua-dua kesalahan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan penggubahan uang haram membabitkan Rm5,59 juta dengan memindahkan dan menggunakan uang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kendaraan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majelis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan uang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Karangkraf Sendirian Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tunku di sini antara 12 Ogos dan 13 November 2022 mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Perbicaraan di hadapan Hakim Rozina Ayob bersambung 10 Julai.